Selamat petang dan salam sejahtera, tuan-tuan dan puan-puan yang hadir di forum EDK TV kali ini. Saya adalah Tiviasi Ragu, wartawan dari TV EDK dan saya berbesar hati dapat menjadi moderator forum hari ini yang sangat penting. Kita tahu bahawa krisis alam sekitar adalah satu isu yang semakin serius dan meningkat dalam dunia ini. Ia melibatkan kesan yang serius terhadap persekitaran kita dan juga ekonomi dan kesihatan manusia. Dalam forum yang dijalankan hari ini, kita akan membincangkan tentang implikasi terhadap krisis alam sekitar terhadap jati diri, agama, bangsa dan juga negara dan usaha yang boleh dilakukan untuk mengatasinya. Kami mempunyai dua panel yang sangat berpengalaman untuk berkongsi pandangan mereka mengenai isu ini. Saya ingin mengingatkan bahawa forum ini adalah platform yang terbuka untuk membincangkan pandangan yang berbeza dan juga kita dapat mesti mendengar dan memahami pandangan dari semua pihak dan juga pertukaran idea yang terbuka dan juga konstruktif adalah cara yang baik untuk mencapai pemahaman yang lebih baik mengenai krisis alam sekitar. Jadi, marilah kita mulakan forum ini dengan semangat terbuka dan tekad untuk menganalisis implikasi krisis alam sekitar dengan efektif. Sebelum itu, saya memperkenalkan panel-panel yang hadir pada hari ini. Bagi panel pertama, beliau adalah Profesor Alam Sekitar dari Universiti Malaya dan juga panel kedua merupakan Pegawai Jabatan Alam Sekitar iaitu Ashwina Perumal. Bagi memulakan forum ini, saya mahu bertanya soalan kepada Dr. Kavina tentang apakah perspektif anda mengenai alam sekitar? Baiklah, terima kasih kepada saudari moderator. Perspektif alam sekitar pada pandangan saya, perspektif saya tentang alam sekitar adalah sangat penting. Alam sekitar adalah sumber daya yang tak ternilai bagi kehidupan kita. Saya percaya bahawa menjaga lingkungan alamiah kita sangat-sangat penting untuk kehidupan manusia dan berlangsungan semua makhluk yang hidup di dalam bumi ini. Kita hidup dalam ekosistem yang kompleks, yang di mana semua komponennya saling terkait. Segala sesuatu mulai dari udara yang kita hirup, air yang kita minum, tanah tempat kita hidup, hingga keanekaragaman hayati semuanya terhubung. Jika kita merusak lingkungan alamiah kita, itu bisa memiliki dampak yang merugikan bagi kehidupan manusia dan ekosistem secara keseluruhan. Seterusnya, kita harusnya melindungi alam sekitar melibatkan perilaku dan keputusan sehari-hari kita. Mulai dari mengurangi limbah plastik, menghemat energi, mendukung tenaga terbarukan, hingga pelestarian hutan dan lahan basah, kita memiliki tanggungjawab untuk merawat lingkungan tempat kita yang tinggal. Upaya untuk mengurangi dampak negatif terhadap alam sekitar juga penting kepada kita. Hal ini melibatkan pengurangan emisi gas rumah kaca, pelestarian sumber daya alam dan pemulihan ekosistem yang rusak. Kesedaran amatlah penting menjaga alam sekitar. Ini juga telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir, tetapi masih ada banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Saya yakin bahawa dengan kolaborasi global,
kesedaran individu dan juga inovasi teknologi dan sebagainya, kita dapat melindungi dan melestarikan alam sekitar untuk generasi yang akan datang. Baik, Doktor. Pandangan ataupun perspektif anda adalah menarik dan juga saya bersetuju dengan perspektif anda. Seterusnya, saya ingin menanyakan soalan saya kepada Pegawai Jabatan Alam Sekitar iaitu Ashwina Perumal. Beliau, apakah punca utama krisis alam sekitar menjadi masalah kritikal di persada dunia? Terima kasih kepada moderator. Terima kasih juga kerana telah memberi kesempatan kepada saya untuk bersama-sama dalam forum ini. Berbalik kepada soalan yang ditujukan kepada saya. Pada pandangan saya, semenjak kemunculan revolusi industri pada abad ke-18 Masihi, pertumbuhan ekonomi di kebanyakan negara barat berubah dengan ketara. Semua ini adalah hasil kehebatan sains dan teknologi sehingga mampu menciptakan pelbagai mesin, jentera, kenderaan, bangunan dan prasarana lain yang mempunyai ciri-ciri kemodenan. Revolusi industri sebagai waktu bermulanya pengeluaran produk secara besar-besaran. Membabitkan perubahan drastik secara meluas terhadap ketinggian ciptaan teknologi mesin pengeluaran barang di sektor perkilangan. Bagi menggantikan sistem berasaskan penggunaan tangan manusia, ia juga bertujuan untuk menambah dan mempercepatkan penghasilan barangan untuk memenuhi permintaan pengguna yang meningkat begitu mendadak. Suasana demikian turut memberi rangsangan terhadap sistem pengangkutan, seterusnya mempermudahkan proses kelangsungan hidup manusia. Lepas tu, melalui ini, peningkatan hasil sesuatu produk atau barangan didapati semakin banyak bahan mentah dari sumber alam sekitar kita yang telah digunakan tanpa diganti semula sehingga kekurangan sumber alam semakin dirasai. Lebih memeritkan keadaan alam sekitar ini kini menjadi cukup tercemar yang disebabkan oleh sikap masyarakat yang tidak bertanggungjawab. Dalam menjalankan aktiviti kehidupan harian mereka, ia juga lambakan sampah sarap penebangan hutan secara tidak terkawal, pencemaran air sungai dan pencemaran udara merupakan antara fenomena krisis alam sekitar yang semakin membimbangkan kita. So, krisis sedemikian ini bukan sahaja berlaku di dunia barat, ia juga turut berlaku di dunia timur walaupun kebanyakan negara masih belum mengecapi pembangunan dan kemajuan yang setanding dengan barat. Dalam beberapa dekad sahaja, alam sekitar mengalami kemusnahan yang besar. Penyumbang utama adalah manusia yang turut dibantu oleh kehebatan sains dan teknologi moden. Justru akhir-akhir ini, kesedaran betapa pentingnya penjagaan alam sekitar mula lantang disuarakan di peringkat kebangsaan dan antarabangsa. Sudah tentu usaha sedemikian memberikan isyarat bahawa masyarakat sudah mengambil perhatian serius tentang isu ini. Terima kasih Puan. Saya telah mengenali punca utama krisis alam sekitar daripada pandangan Puan. Seterusnya, saya ingin menanyakan soalan saya kepada Dr. Kavina. Soalannya adalah, adakah pihak berkuasa mengambil berat tentang krisis yang dihadapi? Baiklah, terima kasih kepada saudari moderator. Untuk soalan ini, adakah pihak berkuasa mengambil berat tentang krisis ini? Sebenarnya ada pihak berkuasa yang telah mengambil berat dan melakukan beberapa langkah untuk menangani krisis alam sekitar ini. Krisis alam sekitar
merupakan isu yang diambil berat oleh pelbagai pihak berkuasa di Malaysia. Di peringkat kerajaan, Kementerian Alam Sekitar dan Air yang dikenali sebagai KASA bertanggungjawab atas pengurusan alam sekitar dan pemantauan isu-isu berkaitan alam sekitar. Selain itu, terdapat banyak agensi kerajaan seperti Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara yang dikenali sebagai Perkhidmatan dan Jabatan Perlindungan Alam Sekitar JAS yang terlibat dalam usaha pemeliharaan alam sekitar. Okey, pihak-pihak ini telah berkuasa untuk menangani krisis yang dihadapi oleh alam sekitar. Pada peringkat negeri, kerajaan kita juga mempunyai Jabatan Alam Sekitar yang bertanggungjawab atas pemantauan dan pengurusan alam sekitar di peringkat negeri. Selain itu, terdapat juga badan-badan seperti Lembaga Urus Air Selangor yang menguruskan bekalan air. Selain kerajaan, pertubuhan bukan kerajaan iaitu NGO dan masyarakat tempatan juga mengambil berat tentang krisis alam sekitar di Malaysia. NGO seperti Sahabat Alam Malaysia dan Malaysian Nature Society telah lama berusaha dalam usaha pemeliharaan alam sekitar dan pihak-pihak ini telah berdedah kepada masyarakat tentang isu-isu alam sekitar. Masyarakat tempatan juga semakin sedar akan kepentingan alam sekitar dan aktif dalam menjaga alam sekitar mereka. Walaupun banyak usaha telah diambil untuk mengatasi krisis alam sekitar ini, tetapi masih terdapat banyak cabaran yang perlu dihadapi oleh negara kita. Krisis alam sekitar yang kita sekarang hadapi adalah udara itu macam habuk, kita susah nak bernafas. Pihak-pihak ini telah berusaha untuk memastikan kelestarian alam sekitar Malaysia yang memerlukan kerjasama semua pihak, termasuk kerajaan, NGO, industri dan masyarakat tempatan. Baik, Doktor. Daripada jawapan anda, saya dapat mengenali bahawa pihak berkuasa bukan sahaja mengambil berat tentang krisis yang dihadapi, malah mereka juga mengambil pelbagai langkah untuk menanganinya. Seterusnya, saya boleh nampak bahawa pegawai Jabatan Alam Sekitar tidak tertunggu-tunggu untuk menjawab soalan yang seterusnya. Untuk beliau, soalan yang seterusnya adalah apakah kesan yang dialami oleh agama di negara atas krisis alam sekitar? Baik moderator, sebelum saya memberi jawapan kepada soalan tersebut, saya bertanggungjawab untuk menghuraikan tentang prinsip yang telah dinyatakan dalam agama Islam dan agama Hindu. Pertamanya, saya ingin menghuraikan tentang agama Islam. Agama Islam memupuk pembinaan rangka konsep pemeliharaan alam sekitar dari perspektif Abu Hamid Al-Ghazali. Kajian ini membincangkan teori Al-Ghazali berkenaan aspek kerohanian manusia dan kaitannya dengan pemulihan alam sekitar. Antara kaitan yang kita boleh lihat antara agama Islam dengan alam sekitar ialah penciptaan makhluk-makhluk lain perlulah pembuktian tentang kewujudan dan kekuasaannya. Manusia yang mampu mengurus dan mematuhi kesedaran rohani terhadap alam ini merupakan manusia yang berpeluang mendapat ganjaran baik daripada Allah.
Selain itu, golongan ini tahu untuk menghargai dan mensyukuri nikmat kepada Allah. Teori Al-Nafs pula memupuk ia juga sangat relevan dan sesuai untuk digunakan dalam rangka kerja untuk memelihara alam sekitar jika ia diteliti dari aspek kerohanian. Kesimpulannya, teori ini membincangkan aspek kerohanian manusia dan kaitannya dengan pemeliharaan alam sekitar, tetapi tidak menghuraikan berkenaan isu-isu penjaga alam sekitar menurut Al-Quran secara khusus. Okey, seterusnya saya akan menjelaskan tentang prinsip agama tentang alam sekitar dalam agama Hindu. Okey, yang pertamanya, agama Hindu menekankan hamparan kosmik iaitu praktik. Dalam pandangan Hindu, alam sekitar atau praktik adalah hamparan yang kosmik yang mencakup semua alam semesta dan semua bentuk kehidupan. Praktik ini dianggap sebagai manifestasi pasif dari Tuhan yang aktif. Prakriti ia adalah dasar dari segala sesuatu yang terlihat dan tidak terlihat dari seperti bumi, air, api, udara serta semua makhluk hidup. Selain itu, konsep siklus kehidupan iaitu samsara. Hinduism mengajarkan konsep samsara iaitu siklus atau kelahiran kembali. Dalam konteks ini, alam sekitar memainkan peranan penting dalam kehidupan individu. Siklus kelahiran dan kematian berlangsung dalam alam semesta dan karma seorang selama kehidupan masa lalu mempengaruhi nasib mereka dalam kehidupan berikutnya. Dan akhir sekali, pemujaan alam. Pemujaan alam ini masih diguna pakai oleh masyarakat yang beragama Hindu, iaitu mereka percaya bahawa bumi, air, api, angin dan ruang merupakan tanda alam semesta yang dihormati sebagai Tuhan yang tidak terlihat. Ini elemen-elemen dasar yang dianggap sebagai dewa-dewi dalam Hinduism. Mereka menerima pemujaan dan persembahan dalam berbagai ritual dan upacara. Okey. Sekarang saya akan menjawab kepada soalan moderator. Krisis alam sekitar ini memberi kesan yang sangat mendalam kepada agama masing-masing dan institusi keagamaan di negara juga. Pertamanya, ia memberikan pemikiran tentang kewajipan keagamaan, iaitu krisis alam sekitar mungkin mempengaruhi pemikiran dan kefahaman individu tentang tanggungjawab keagamaan mereka terhadap alam sekitar. Beberapa agama mungkin mengandungi ajaran dan nilai-nilai yang menekankan kelestarian alam sekitar dan tanggungjawab manusia sebagai khalifah, iaitu pemelihara alam. Peranan agama dalam pemeliharaan alam pula, agama mungkin memainkan peranan dalam memberikan arahan dan panduan kepada penganutnya dalam usaha pemeliharaan alam sekitar. Pemimpin agama dan pemuka agama boleh menggalakkan penganut untuk mengambil tindakan yang lebih baik terhadap alam sekitar kita. Yang ketiga ialah mobiliti sosial dan kempen alam sekitar. Ia penting kerana agama boleh menjadi sumber inspirasi untuk kempen pemeliharaan alam sekitar dan kerjasama sosial. Gereja, masjid, kuil, tempat ibadat lain juga boleh menjadi tempat untuk membincangkan isu-isu alam sekitar yang menggerakkan kempen kesedaran tentang pemeliharaan alam sekitar. Ya, yang keempat pula, pemikiran etika alam sekitar. Agama seringkali membawa bersama-sama sistem etika yang memandu perlakuan manusia terhadap alam sekitar. Krisis alam sekitar boleh mempertimbangkan semula nilai-nilai dan etika yang berkaitan dengan alam sekitar dan konteks agama. Kritikan terhadap tindakan yang merosakkan alam juga dilarang oleh semua agama, dan agama mungkin menjadi suara kritikan terhadap tindakan yang merosakkan alam sekitar.
seperti pembalakan haram, pencemaran dan pembangunan yang merosotkan kualiti alam sekitar. So, agama juga boleh menguatkuasakan ajaran moral dan etika yang menyokong pemeliharaan alam sekitar. Kesan-kesan ini mungkin berbeza bergantung kepada agama, budaya dan masyarakat di sesuatu negara. Walaupun agama seringkali memainkan peranan penting dalam mempengaruhi pemikiran dan tingkah laku individu, tanggungjawab terhadap alam sekitar. Terima kasih, saudari. Terima kasih pegawai. Seterusnya, saya ingin menanyakan soalan saya yang seterusnya kepada Dr. Karina. Tapi sebelum itu, saya ingin menjelaskan bahawa saya telah dapat mengenali prinsip agama yang dipegang oleh agama Islam dan juga agama Hindu terhadap alam sekitar, dan saya juga dapat mengenali kesan-kesan yang dialami oleh agama di negara atas krisis alam sekitar daripada penjelasan pegawai alam sekitar kita tadi. Seterusnya, soalan yang saya nak tanya kepada Dr. Karina adalah, apakah kesan-kesan yang dialami oleh jati diri individu atas krisis alam sekitar? Okey, baiklah. Soalan yang amat menarik. Saya menerangkan satu persatu. Okey. Kesan-kesan yang dialami oleh jati diri individu atas krisis alam sekitar yang berlaku sekarang, kita dapat lihat bahawa beberapa kesan yang mungkin dirasakan oleh jati diri oleh individu terkait krisis lingkungan yang pelbagai-bagai. Yang pertama sekali, seseorang individu akan berasa keterhubungan dengan alam. Krisis lingkungan yang dapat membangkitkan kesedaran akan pentingnya alam dan hubungan yang lebih dalam dengan lingkungan sekitar. Individu mungkin merasa lebih terhubung dengan alam sekitar dan memiliki dorongan yang lebih kuat untuk melindungi serta merawat lingkungan itu. Yang kedua, kita tengok kepada perasaan kepedulian dan tanggungjawab seseorang individu. Krisis lingkungan ini juga dapat memunculkan perasaan tanggungjawab yang lebih besar terhadap bumi kita dan generasi mendatang. Individu mungkin merasa terdorong untuk bertindak dan berkontribusi pada upaya pelestarian lingkungan ini. Okey, yang seterusnya, perubahan nilai dan prioritasi dalam jati diri seseorang individu. Lingkungan ini bisa mempengaruhi perubahan nilai dan prioritasi seseorang individu. Mereka mungkin mulai menghargai hal-hal yang berkaitan dengan lingkungan seperti keberlanjutan, penggunaan sumber yang bijaksana dan gaya hidup yang ramah lingkungan. Yang seterusnya, kita tengok kepada rasa khawatir dan kecemasan. Perubahan lingkungan ini yang dramatis atau krisis terhadap krisis alam sekitar tertentu juga dapat menimbulkan rasa khawatir dan kecemasan akan masa depan yang akan datang. Hal ini dapat mempengaruhi kesejahteraan seseorang mental individu dan menciptakan ketakutan akan ketidakpastian yang terkait dengan lingkungan. Okay, seterusnya, kesan yang kita dapat melihat terhadap seseorang jati diri adalah perubahan dalam perilaku. Krisis ini lingkungan
dapat merangsang individu untuk mengubah perilaku mereka seperti mereka mengurangi penggunaan plastik dan mereka memilih kenderaan yang ramah lingkungan ataupun mendukung produk dan inisiatif yang berkelanjutan. Seterusnya, penyadaran akan ketergantungan. Dalam kes ini, kita dapat membantu individu menyadari betapa mereka sangat bergantung pada lingkungan untuk kelangsungan hidup. Ini biasa akan mengubah cara individu melihat diri mereka sendiri dan tempat mereka yang berada di dunia ini. Perasaan dan kesan individu terhadap krisis lingkungan yang sangat bervariasi tergantung pada pemahaman, pengalaman dan kepekaan peribadi masing-masing. Meskipun ada kesedaran umum akan dampak negatif dari krisis lingkungan, tanggapan individu bisa sangat berbeza. Baiklah, terima kasih Dr. Karina. Tapi masih saya mau tanya soalan dekat doktor juga. Apakah implikasi yang dialami oleh bangsa atas krisis alam sekitar? Okey, kesan yang dialami oleh bangsa atas krisis alam sekitar ni, kita boleh katakan bahawa krisis lingkungan memiliki implikasi yang sangat signifikan bagi bangsa-bangsa yang berada di seluruh dunia. Implikasi yang dihadapi oleh bangsa adalah perubahan iklim. Perubahan iklim ini telah menjadi salah satu hasil utama dari krisis lingkungan. Sekiranya suhu global kita meningkat, pola cuaca yang tidak stabil, bencana alam yang lebih sering dan ekstrim, serta kenaikan permukaan air laut semuanya merupakan implikasi perubahan iklim atas krisis alam sekitar. Hal ini dapat mengakibatkan kesan yang serius kepada sektor pertanian, sektor infrastruktur, keamanan pangan, kesihatan manusia dan migrasi massal. Okay, yang kedua, kita dapat melihat kesan seperti kehilangan hayati. Krisis lingkungan ini juga mengarah pada penurunan drastis keanekaragaman hayati. Hutan, lahan basah, terumbu karang dan ekosistem yang berada dalam alam sekitar lainnya mengalami kepupusan yang berujung pada kepupusan spesies. Hal ini memengaruhi rantai makanan, ketersediaan sumber daya alam serta mengancam stabilitasi ekosistem. Yang seterusnya, kita dapat melihat kepada krisis kemanusiaan. Lingkungan ini telah menyebabkan krisis kemanusiaan yang terutamanya di daerah yang rentan terhadap perubahan iklim dan bencana alam. Hal ini dapat mengakibatkan migrasi paksa, konflik atas sumber daya alam yang berkurang, lepas tu kekurangan pangan dan ketidakstabilan ekonomi akan berlaku di negara kita. Seterusnya, kesan krisis alam sekitar ini juga dikatakan sebagai tekanan pada sumber daya alam. Perubahan lingkungan juga
meningkatkan tekanan kepada sumber daya alam seperti air bersih, lahan pertanian dan sumber tenaga. Perubahan yang berlaku dalam iklim dan degradasi lingkungan ini juga dapat mempengaruhi ketersediaan sumber daya ini, yang pada gilirannya dapat memicu konflik dan kompetisi atas sumber daya. Oleh itu, kita dapat melihat beberapa kesan yang sangat teruklah daripada atas krisis alam sekitar. Baiklah, terima kasih doktor atas penerangan yang lebih jelas. Seterusnya saya ingin menanyakan soalan yang terakhir bagi forum hari ini, iaitu apakah implikasi krisis alam sekitar terhadap negara kita sekarang? Soalan ini saya ingin menerima jawapan daripada Pegawai Jabatan Alam Sekitar. Okey, baik. Krisis alam sekitar ini memberi kesan yang sangat mendalam terhadap negara kita sekarang. Yang pertamanya, saya ingin memberikan bukti yang kukuh untuk menyaksikan pernyataan saya. Contohnya 2 tahun lepas, negeri-negeri tertentu iaitu negeri-negeri selatan dilanda dengan banjir kilat menyebabkan banyak kerugian ekonomi. Krisis alam sekitar yang macam ni boleh menyebabkan kerugian ekonomi yang disignifikan. Bencana alam seperti banjir, ribut boleh merosakkan infrastruktur dan mengganggu pengeluaran pertanian, industri dan pelancongan serta mengakibatkan kerugian sumber daya alam yang bernilai. Akibatnya negara mungkin perlu melabur dana besar dalam pemulihan yang boleh menguras bajet dan menghalang pertumbuhan ekonomi. Saya perlu menyatakan bahawa dua hari lepas di salah satu daerah di Kedah juga dilanda dengan ribut dan mendatangkan pelbagai kerosakan dan kebanyakan orang sudah meninggal dunia. Saya harap saudari moderator mengetahui perkara buruk tersebut. Okey. Seterusnya, ancaman kesihatan juga berlaku kerana krisis alam sekitar boleh memberi kesan yang negatif kepada kesihatan masyarakat. Antaranya ialah pencemaran udara dan air serta perubahan iklim boleh meningkatkan risiko penyakit seperti asma, penyakit jantung dan jangkitan yang lain-lain. Ini juga boleh kita lihat melalui saya ambil bukti yang berlaku di Jepun iaitu telur Minamata. Ini melibatkan pencemaran toksik terdapat dalam air menyebabkan simptom kebas-kebas, sakit kepala, kabur penglihatan dan penuturan yang tidak betul. Sesetengah berakhir dengan kelumpuhan dan ada yang menemui maut. Simptom yang disebabkan oleh keracunan raksa ini telah membabitkan beratus-ratus keluarga nelayan penyair ini seterusnya dikenali sebagai penyakit Minamata. Kesan yang akhir sekali ialah kerosakan alam sekitar yang mempunyai jangka masa yang panjang. Krisis alam sekitar ini boleh menyebabkan kerosakan alam sekitar jangka panjang seperti kerosakan hutan, kehilangan kepelbangan hayati dan degradasi tanah. Ini boleh mengurangkan kapasiti alam untuk menyediakan sumber daya yang diperlukan untuk pertumbuhan ekonomi yang mampan. Dalam menghadapi implikasi buruk krisis alam sekitar adalah penting bagi negara untuk mengambil langkah-langkah pencegahan, pengurangan risiko dan penyelesaian yang sesuai untuk melindungi masyarakat alam sekitar ini. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Seterusnya saya ingin
berterima kasih kepada semua panel dan hadirin yang telah mengambil bahagian dalam forum ini. Saya telah berjaya menerokai implikasi yang serius dihadapi oleh alam sekitar kita dan mengenal pasti tindakan-tindakan yang boleh diambil untuk mengatasinya. Setelah mendengar pandangan daripada kedua-dua panel, adalah jelas bahawa krisis alam sekitar bukan lagi sesuatu yang boleh diabaikan. Implikasinya terhadap persekitaran, ekonomi dan juga kehidupan manusia adalah serius dan semakin mendesak. Justeru marilah kita membuat komitmen hari ini untuk terus mendidik diri kita sendiri serta mempengaruhi orang lain di sekitar kita untuk menjadi lebih peka terhadap isu alam sekitar. Sesuatu yang kecil seperti mengurangkan penggunaan plastik sekali guna, menanam pokok atau menyokong inisiatif mesra alam boleh memberi kesan besar dalam jangka masa panjang. Kita juga mesti memastikan bahawa tindakan kita dipandu oleh ilmu sains dan juga memaham dan mendalam mengenai alam sekitar. Meneruskan dialog dan penelitian dalam bidang ini adalah penting untuk mencari penyelesaian yang efektif. Sebelum saya menutup forum ini, saya ingin sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada semua yang hadir dan sudi berkongsi pandangan dan maklumat yang berharga kepada kita hari ini. Semoga forum ini telah memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai krisis alam sekitar dan membantu kita semua menjadi lebih berwawasan dan juga bertanggungjawab. Marilah kita bersama-sama untuk menjaga bumi kita yang indah ini untuk generasi akan datang. Terima kasih sekali lagi dan selamat sejahtera. Salam satu Malaysia dan salam Madani. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih moderator.